Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati sekalian. Beberapa hari yang lalu, kita semua telah bersama-sama membuat kajian survei politik dan kajian persepsi politik berkenaan siapakah calon-calon utama yang menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia sekiranya PRU 15 diadakan lebih awal di negara Malaysia ini. Maka hasil daripada kajian survei online di bawah platform inisiatif YouTube channel Jufazli Syekh Ahmad TV channel ini, saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas, saya telah mendapati ada 3 nama utama ahli politik yang menjadi pilihan paling ramai dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya menyebutkan 3 nama ahli politik yang menjadi pilihan utama untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9 pada PRU 15 akan datang. Di ranking yang pertama adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat undian yang paling banyak dalam kalangan rakyat Malaysia. Di ranking yang kedua yang juga sangat banyak memilih nama beliau untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Nama yang ketiga juga sangat banyak rakyat Malaysia mencalonkan nama beliau. Tidak lain tidak bukan Datuk Okey, jangan terbang ya. Tun Dr. Mahathir jangan terbang. Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, ini adalah 3 nama ahli politik yang cukup popular menjadi sebutan dan siulan dalam kalangan rakyat Malaysia untuk dicatur pada PRU 15 akan datang. Begitulah tersasulnya saya, tuan-tuan dan puan-puan, mesebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab saya tahu nama ini sangat ditakuti oleh Tun Dr. Mahathir, sangat ditakuti oleh kawan dan lawan, malah sangat ditakuti oleh ramai rakyat Malaysia. Maka kita suka ataupun tidak, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim tersenarai antara pilihan utama untuk diangkat sebagai calon Perdana Menteri ke-9 pada PRU 15 akan datang. Saya melihat ketiga-tiga nama ini, kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi pilihan utama? Saya kira kejayaan secara jelas sepanjang Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia bahawa rating populariti beliau itu memang sangat-sangat tinggi. Penerimaan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, menerima kualiti kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri baharu di Putrajaya. Saya rasa dasar dan polisi Tan Sri Muhyiddin Yassin itu cukup difahami oleh ramai rakyat Malaysia, terutamanya dasar yang pro kepada rakyat sepanjang krisis coronavirus melanda negara Malaysia. Nama Najib Razak ini cukup popular sejak beliau berjaya membuat branding politik seperti malu apa bosku, branding politik, kritikan di dalam platform media sosial, terutamanya di dalam Facebook, di dalam Twitter maupun di dalam platform media sosial yang lain. Saya rasa rangkaian media sosial Najib Razak itu membantu untuk memulihkan imej buruk Najib Razak sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira comeback Najib Razak itu tidak mustahil. Beliau boleh kembali menjadi Perdana Menteri ke-9 di Putrajaya kerana beliau adalah pesaing utama kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sekiranya Najib Razak itu diangkat mewakili Muafakat Nasional dan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu diangkat sebagai wakil kepada Perikatan Nasional, maka saya kira konsensus di antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Najib Razak itu perlukan diplomasi untuk menentukan siapakah yang menjadi pilihan utama untuk kem Gabungan Pakatan Politik Melayu Bumi Putra Islam melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Najib Razak.
Nama yang ketiga yang tidak asing dalam sejarah politik negara Malaysia, Anwar Ibrahim. Ini ahli politik yang tidak boleh di-underestimate oleh kawan dan lawan. Tidak boleh di-underestimate oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Tidak boleh di-underestimate oleh rakyat Malaysia. Anwar Ibrahim, populariti beliau kekal dilihat sebagai pilihan utama untuk Pakatan Harapan. Dan saya tahu di sini anda semua masing-masing sebagai penyokong Muafakat Nasional, penyokong Perikatan Nasional, penyokong Pakatan Harapan. Dalam analisis kajian survey online ini, kita semua perlu berfikiran terbuka. Masing-masing ada pilihan masing-masing, masing-masing ada selera politik masing-masing. Maka sebagai kesimpulan, saya tidak terkejut dengan 3 nama utama ini kerana mereka dalam sejarah politik kepimpinan mereka, memang 3 nama ini di zaman mereka ini, mereka adalah satu batch yang sama. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Najib Razak dan Anwar Ibrahim. Tetapi di antara ketiga-tiga nama ini, unsur-unsur kejutan dalam percaturan politik negara Malaysia itu memang akan ada sebagai plot twist dalam percaturan politik Malaysia pada PRU 15 akan datang. Dan saya mengharapkan anda semua jangan pula taksub dengan ketiga-tiga nama ahli politik tersebut. Kerana saya kira tangan-tangan gaib politik Malaysia mempunyai pilihan yang lain juga. Maka saya tidak terkejut jika ada tiba-tiba ahli politik yang tidak menjadi pilihan utama rakyat Malaysia, tiba-tiba dialah yang menjadi Perdana Menteri ke-9 selepas PRU 15 akan datang. So rakyat Malaysia, mindset itu, saya menghormati pilihan anda. Anda memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin, anda memilih Najib Razak, anda memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita perlu tunggu dan nantikan pakatan politik mana yang akan menang pada PRU 15. Jika Pakatan Harapan yang menang, maka Anwar Ibrahim boleh menjadi PM ke-9. Jika Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional menang pada PRU 15 akan datang, maka penyokong-penyokong Pakatan Harapan perlu menerima keputusan PRU 15 akan datang bahawa mungkin antara Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Najib Razak yang diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Maka di akhir video ini, saya juga ingin memohon bantuan daripada rakyat Malaysia untuk kajian survei online yang seterusnya. Siapakah pilihan rakyat Malaysia untuk diundi pada PRU 15 akan datang? Apakah anda semua akan mengundi Perikatan Nasional dengan logo parti politik yang baru, dengan barisan ahli-ahli politik yang baru? Apakah anda semua akan mengundi Muafakat Nasional, gabungan UMNO, BN PAS, untuk diundi di Sabah, Sarawak dan Malaya untuk PRU 15 akan datang? Apakah rakyat Malaysia akan mengundi Pakatan Harapan, iaitu PKR, DAP dan Amanah di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, atau rakyat Malaysia akan mengundi Pakatan Harapan Plus pada PRU 15 akan datang? Jika rakyat Malaysia tidak mempunyai pilihan pakatan politik, anda boleh memberi pandangan dan komen serta cadangan undian. Manakah pakatan politik yang menjadi pilihan utama rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira negeri anda? Saya memerlukan bantuan kerjasama daripada rakyat Malaysia untuk kita memahami bagaimana persepsi-persepsi politik dalam kalangan rakyat Malaysia. Pakatan politik manakah yang sangat popular dan menjadi pilihan utama semua bangsa dan semua agama yang menjadi pengundi pada PRU 15 akan datang? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.